Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang sedang bersiaran di laman Cerita Nusantara YouTube channel. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekarang kami berada di betul-betul di atas muara Sungai Melaka. Yang mana anda boleh lihat yang terdapat di belakang kita ni apa, tuan-tuan dan puan sekalian? Inilah tapak ataupun bekas tuan-tuan dan puan sekalian kegemilangan time Kesultanan Melaka dulu. Jadi ini mungkin boleh ditambah oleh rakan kita, sahabat kita, Tuan Hafiz, berkenaan tentang, mungkin beliau boleh ceritakan apa sebenarnya yang terdapat di belakang ini. Yang sekarang ni anda boleh lihat, kawasan ini sebenarnya sangat berbeza ketika mana zaman dulu kala, ketika mana pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Ada yang kata belakang ni laut dan sebagainya. Jadi mungkin boleh Tuan Hafiz ceritakan kepada audiens kita berkenaan tentang apa sebenarnya yang terdapat di kawasan ini sebenarnya. Baik, Assalamualaikum kepada semua penonton channel Cerita Nusantara. Jadi anda bersama dengan saya pada pagi yang cerah ini. Kita berada di atas jejantas jejantas di atas Sungai Melaka yang menghubungkan di sebelah sana menghala Klebang, Kota Laksamana, dan ke arah sini menghala ke Bandar Hilir. Jadi jika anda semua yang biasa ke negeri Melaka, anda biasalah ke Bandar Hilir. Jadi kita boleh lihat ini adalah muaranya. Namun mengikut cerita orang dulu-dulu ini semua kawasan ini adalah tambak, telah ditambak. Jadi jika anda semua biasa melawat ke negeri Melaka, jika anda biasa ke Mahkota Perit, Dataran Pahlawan, itu dulu sebenarnya laut. Laut. Jadi kaki dia punya arasnya, kalau tak silap saya mengikut cerita orang tua, depan Eva Mosa, jika anda boleh lihat jauh sana itu ada nampak ada bangunan di atas Bukit Saint Paul. Jadi yang menjadi bualan kita untuk ditukarkan semula kepada nama Bukit Melaka. Bukit Melaka. Itulah bukit dia. Jadi di bawah tu ada Eva Mosa. Eva Mosa ni tak jauh depan Eva Mosa tu sudah ada pantai laut. Jadi sebenarnya kat sini, ni semua yang anda dapat lihat ni sebenarnya laut. Jadi ni semua adalah tambak, land reclaim lah. Jadi jika anda pernah baca sejarah, Kesultanan Melaka itu kuat kerana ianya juga adalah satu kuasa maritim yang kuat lah. Di bawah Bukit Saint Paul ini, Bukit Melaka tu dikatakan adalah tapak asal istana besar negeri Melaka, yang dibina sekarang itu muzium Kesultanan Melaka itu tapaknya. Tapi dalam saiz yang kecil. Jika anda ingin membayangkan betapa besarnya Istana Melaka itu, yang anda dapat lihat itu hanyalah 1/3 muzium Kesultanan Melaka itu di kaki bukit yang dekat sebelah Eva Mosa tu. Jadi jika anda ke sebelah sini sebelah sini anda boleh lihat itulah dia Selat Melaka yang sekarang ni pun masih sesak. Jikalau dulu anda boleh lihat kapal-kapal lama berlabuh di sini, tapi sekarang ialah kapal-kapal yang lebih moden. Jadi kita lihat itulah dia di sekeliling ni Bandar Melaka, di sana Bandar Melaka, sini Bandar Hilir. Inilah dia perubahan negeri Melaka sejak 700 tahun yang lalu. Jadi buat anda semua yang menyukai sejarah-sejarah negeri Melaka, kita akan terus bersiaran di tempat-tempat yang bersejarah, mungkin untuk anda mengagumi dan menghargai sejarah lama, agar kita tahu asal usul dan menghargai negara yang kita sayangi. Jadi kita akan jumpa lagi di siaran yang akan datang. Terima kasih. Yang kata Istana Melaka tu dekat atas bukit tu atau macam mana? Boleh tunjuk? Tak, dekat kaki bukit. Kaki bukit yang dekat bawah yang ada muzium
Muzium Kesultanan Melaka tu dekat kaki bukit tu. Jadi semasa Portugis menyerang, mereka membakar Istana Melaka yang keseluruhannya kayu itulah. Jadi kata batu kan? Katanya Istana Melaka itu kayu tapi bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat. Sama yang macam yang anda dapat lihat itu, tapi saiznya 1/3 saja. Besarnya Istana Melaka tu, anda boleh lihat muzium tu 3 kali ganda. 3 kali ganda ya. Jadi bila Portugis buat kubu di sekeliling Bukit Melaka ni lah, mereka bina gereja dan bangunan-bangunan di atas bukit itu sebagai satu lambang kekuasaan dan mungkin pertahanan lah. Kerana dulu ini memang betul-betul laut, kita berada di atas laut. Ada aktiviti harian lah hari ni. Kita dapat lihat ada yang memancing di muara sungai. Di sini juga kita dapat lihat tongkang-tongkang dan feri yang direct ke Dumai Indonesia. Tu yang warna kuning tu. Itu warna kuning tu. Anda boleh beli tiket pergi balik terus. Terus beli kat sini. Kat sana nanti nak balik dah tak payah beli dah. Tunjuk je tarikh. Memang kalau sebelum PKP ni memang adalah feri ni. Memang ada hari-hari. Tapi sekarang katanya Indonesia dihalang daripada kemasukan kan, kerana kes COVID yang terlalu tinggi. Jadi kita dapat lihat feri dia ni adalah kat sini. Dia sekitar 2 jam katanya. 2 jam. Jika cuaca baik 2 jam. 2 jam saja sampai macam KL lah. 2 jam. Dia laju juga ni. Tapi ada yang kata agak menakutkan sebab ombak, kalau ombak tinggi boleh naik, ombak tu boleh naik sampai dekat tingkap yang bawah tu. Dia terhempas kan. Ni ada tongkang untuk pasir. Jadi inilah dia, kita berada di muara Sungai Melaka. Inilah pintu airnya untuk dikawal aras air, untuk mengawal aras air supaya Bandar Melaka tu tak banjir kerana nadi Bandar Melaka itu adalah Sungai Melaka itu sendiri. Jadi kalau air laut pasang, nanti air sungai pun meninggi jadi dia ada pintu kunci air di sebelah sini untuk ni. Jadi kita juga ada kompleks immigration kat sini, kerana di sini juga adalah pintu masuk untuk orang-orang dari Indonesia seberang sana. Sekitar 2 jam saja. Okey. Bye. Sambung saya sikit. Okey, baik. Terima kasih perkongsian daripada Tuan Hafiz berkenaan tentang apa sebenarnya yang terdapat di sini. Apa yang diceritakan oleh Tuan Hafiz tu berkenaan tentang di sinilah tempatnya, di belakang sanalah terletaknya Istana Sultan Melaka yang menjadi orang kata kebanggaan orang-orang Melayu pada zaman dulu sehingga sekarang. Jadi tuan-tuan dan sekalian, apa yang diceritakan oleh Tuan Hafiz juga, di bawah ini terdapat feri-feri yang mana sebelum PKP ini, sebelum gejala COVID-19 ni berlaku, okey, hari-hari feri ini ulang-alik daripada sini ke sana ke sini. Jadi tuan-tuan dan sekalian, itulah menunjukkan bahawa sebenarnya kita semua ini adalah satu rumpun Nusantara yang tidak boleh dipisahkan. Orang sana pun ada saudara mara sini, orang sini pun ada saudara mara sana, yang mana kalau kita putuskan, maka seperti seolah-olah kita putuskan hubungan saudara mara. Orang sana pun cakap macam sini, orang sini pun cakap macam kat sana. Kat sana pun ada asam pedas, kat sana pun ada nasi lemak, kat sini pun ada asam pedas, kat sini pun ada nasi lemak tuan-tuan dan sekalian. Jadi kalau kita kata orang sana claim lah, orang sana kata orang sini claim lah, itu sebenarnya tak wujud tuan-tuan dan sekalian. Macam gaduh saudara mara. Cakap benda yang memang masing-masing ada. Cakap kat sana lah asal nasi lemak, cakap kat sini lah asal rendang. Tak ada sebenarnya, tak ada istilah tu sebenarnya tuan-tuan dan sekalian. Tak ada istilah claim-mengklaim. Orang sana tak boleh kata orang sini claim, orang sini pun tak boleh kata orang sana claim. Seperti seolah gaduh adik-beradik lah orang kata. Mana-mana kita ni semua memang wujud memang ada satu budaya yang
seakan-akan sama, sebab kita memang satu keturunan, satu Nusantara, satu rumpun yang sama, yang tak boleh dipisah-pisahkan. Jadi inilah bukti tuan-tuan dan sekalian, adanya hubungan kita memang sangat rapat. Adanya hubungan ini bila mana ada ferry ni yang ulang-alik hari-hari. Nak tengok saudara mara lah, nak tengok atuk nenek dan sebagainya. Kalau kita tengok dalam ferry ni, semua hubungan memang datang tu nak tengok saudara mara, bukan sekadar hubungan pelancong. Sana nak pergi pun bukan kawasan pelancongan pun tuan-tuan dan sekalian. Tapi kenapa ferry ni ada hari-hari? Kalau kita pergi sana, kawan-kawan yang dah pergi sana, bukan tempat pelancongan pun sana, kampung-kampung biasa macam kat sini saja. Jadi tuan-tuan dan sekalian, mereka datang sini, kita datang sana adalah atas hubungan saudara mara kita. Jadi sekian saja daripada kami di muara Sungai Melaka ini, yang mana dulu ada bekas tapak laut tuan-tuan dan sekalian. Di sana tu adalah pantainya. Jadi sekarang ni banyak yang dah berubah. Itulah, kalau dulu lain, sekarang lain, kita pun takkan nak sama. Takkan pemikiran kita pun nak sama. Mestilah dulu lain, sekarang pun lain. Main lain jadi lebih baik, insya-Allah. Jadi sekian saja daripada kami yang bersiaran di channel Cerita Nusantara. Semoga anda semua jangan lupa untuk tekan like, dan komen sebarang, mungkin ada anda sebarang penambahan dan sebagainya. Dan jangan lupa subscribe channel ini untuk sentiasa update cerita-cerita yang berkaitan dengan sejarah-sejarah Nusantara. InsyaAllah kita jumpa lagi, video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.